Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah masih mood raya lagi? Alhamdulillah, selepas Soleha cuti 2 hari live sempena memberi laluan untuk Hari Raya Aidiladha. Alhamdulillah, Soleha menyambung kembali untuk sesi sharing ilmu hari ini. Alhamdulillah. Hai Kak Mun, hai Kak Ba'ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-138. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah hati semakin jauh daripada rahmat Allah. Kenapa tu? Okey, sebentar lagi kita akan cek, insya-Allah tak raya dah. Tak apalah, raya korban ni orang kata sunat ada takbir raya sampai raya keempat kan. So siapa yang berpeluang untuk merayakan, alhamdulillah, teruskan bersyukur insya-Allah. Okey, thank you yang tolong share Soleha punya link page live pada petang ini. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati serta merestui majlis ilmu kita pada petang ini. InsyaAllah. Umi sihat lain suara. Itulah. Banyak makan daging kot. Tak adalah banyak makan daging, baru masak tadi. Okey, Alhamdulillah. Okey, thank you siapa yang tolong share. Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama kita berselawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam Bi, waalaikumsalam Kak Mariam. Hai, waalaikumsalam Kak Ba'yah dan semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni, hati semakin jauh daripada rahmat Allah. Kenapa ya? Okey, yang pertama, sebenarnya bila hati kita rasa makin jauh, makin susah nak dapat rezeki dan rahmat serta nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita kena banyak muhasabah diri. Kita kena recheck kembali kenapa diri kita dan kenapa ada masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey, yang pertama, sebenarnya hati kita ni terasa makin jauh daripada Allah sebab kita sendiri yang cuai serta leka dalam ibadah kita. Kita solat dah mula lambat-lambat, kita solat di hujung-hujung waktu, kita bagi sisa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah bagi kita rezeki melimpah ruah. Tiba-tiba orang hantar daging korban, tiba-tiba orang hantar juadah raya. Banyak sangat kebanjiran rezeki daripada Allah. Tetapi sebab kita ni, hati kita ni sombong, hati kita makin lalai, hati kita ni makin leka. Sebabnya kita tak jaga solat kita. Kita solat kita tunggang langgang. Kita lupa Allah bagi kita rezeki macam-macam. Tapi dalam masa yang sama, kita tak jaga pun apa yang Allah suruh kita jaga. Allah suruh kita jaga solat. Allah suruh kita solat di awal waktu. Allah suruh kita jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Tetapi kita abaikan semua tu. Sebab tu masalah datang bertimpa-timpa. Hati kita tak tenang. Hati kita tak bahagia. Kita rasa jauh daripada Allah. Hati kita sendiri boleh rasa tau. Bila mana kita jauh daripada rahmat Allah, ujian demi ujian Allah titipkan, maka di situlah bermulanya untuk titik perubahan kita berubah, untuk dekatkan diri kita kembali kepada Allah. Dengan caranya, jaga solat kita, betulkan amalan kita, perbanyakkan amalan sunnah. Mungkin sebelum ni kita just melakukan amalan yang fardu sahaja, tak pernah pun nak cuba-cuba untuk buat amalan sunnah. So bila kita
merasakan diri kita semakin jauh ni, maknanya kita kena upgrade amalan kita. Kita kena upgrade ibadah kita. Kita kena perhalusi kita punya solat. Mungkin solat aku tak khusyuk. Mungkin solat aku tak fokus. Aku duk fikir nak masak apa ya daging ni? Nak masak apa ya rendang? Nak masak ayam ke? Nak masak daging ke? Waktu solat kita masih lagi nak fikirkan keduniaan. Masa solat kita masih lagi tak fokus dalam ibadah kita. Sebab tu hati kita makin jauh daripada Allah. Kita tak jaga perkara utama yang patut kita jaga untuk akhirat kita. So kalau kita ada masalah tu, hati kita makin kosong, hati kita rasa bermasalah, kita kena betulkan solat kita. Sebab insya-Allah bila kita betulkan solat, insya-Allah semua perkara-perkara lain akan ikut automatik menjadi semakin baik dan kita rasa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah lagi nak rasa jauh, tak adalah lagi nak rasa jiwa tu kosong, sentiasa terisi dengan makanan rohani insya-Allah. Okey, yang kedua, kenapa ya jiwa kita rasa makin jauh daripada Allah? Kita dah buat dah zikir, selawat dah selawat, solat dah solat. Kenapa ya? Dalam masa yang sama, kita tak sedar kita ada buat salah, kita ada buat maksiat, and then kita tak cuba pun untuk bertaubat. Kita tak pernah malam-malam sebelum tidur, kita tak pernah buat solat sunat 2 rakaat, solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. Sebab tu orang kata taubat tu tak tunggu masa. Sebab kita mati pun kita tak tunggu masa dah. Sebab mati tu bukan semestinya umur usia yang menentukan. 50 tahun wajib dia mati, tak. Sekarang umur kanak-kanak 38 minggu pun ada yang dah meninggal sebab COVID. Kanak-kanak umur 1 tahun pun ada meninggal sebab sawan. Kanak-kanak umur 2 tahun pun ada meninggal sebab demam panas. So mati tak kira usia. So taubat pun sama juga macam tu. Kita tak boleh nak kata tak apalah, nantilah aku taubat, aku nak enjoy dulu. Tak boleh macam tu. Sebab mati kita ni pun tak kira usia. Ada orang mati waktu usia tua, ada orang panjang umur 100 tahun pun masih Allah panjangkan usia dia. So ada kanak-kanak yang tak sampai usianya 1 bulan pun Allah dah cabut nyawanya. So dekat sini sama-sama kita muhasabah diri. Muhasabah diri, perbetulkan diri kita. Allah suruh kita bertaubat selalu, lakukan taubat. Sebab taubat tu insya-Allah boleh membersihkan hati kita. Tak adalah lagi kita rasa orang kata jiwa kosong, tak adalah rasa makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita rasa makin jauh tu, kita kena segerakan taubat. Segerakan taubat, jangan tangguh-tangguh dah. Sebabnya kematian juga tak menunggu kita. Allah nak cabut nyawa kita time tu jugalah. Malaikat maut datang menjenguk kita sehari berapa kali? 70 kali. Sama ada nak cabut ke tak nyawa kita. Kalau kita masih hidup lagi, alhamdulillah. Andailah kata kita, Allah dah bagi kita peluang nak untuk bertaubat, tetapi kita masih lagi nak bertangguh, masih lagi nak rasa seronok-seronok. So hati-hati, kematian tu tak menunggu kita. Kematian tak mengenal siapa kita. Siapa kita? Kita Perdana Menteri. Siapa kita? Kita pramugara. Siapa kita? Kita cikgu, kita ustazah. Semuanya rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, waalaikumsalam Kak Mazia. Okey, alhamdulillah. Okey, yang seterusnya, hati semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tak malu mendedahkan aurat. Sebab tu saya selalu highlight setiap hari aurat, walaupun tangan. Jangan kita kongsikan gambar, jangan kita kongsikan video yang lengannya terdedah. Kita kena cek. Sebab aurat wanita ni kecuali muka dengan tapak tangan je. So selain tu wajib semua kena tutup. Kalau kita dah tahu dah paras aurat wanita tu adalah sekian-sekian, kita duk terhege-hege lagi nak share. Kita duk terhege-hege lagi nak kongsi. Tahu tak keberkatan hidup tu? Kita ibarat melakukan saham dosa. Saham dosa kita sebarkan semata-mata kerana marketing. So marketing macam tu tak berkat lah. Sebab tu Soleha selalu tegur tim Soleha, hati-hati, jangan upkan, jangan postkan video, gambar apa sahaja yang mendedahkan aurat. Walaupun video tersebut power, walaupun video tersebut boleh mendatangkan customer, tetapi
Anda pernah baca tak dalam buku FTR, untung yang membinasakan? So kita tak nak macam tu. Rezeki yang kita peroleh, rezeki yang kita dapat jadi untung yang membinasakan. Yes, kita dapat customer tetapi tak berkat jalannya. Sebabnya kita gunakan gambar yang tak senonoh, dedah aurat, model cantik. Orang beli sebab tengok model cantik. So kat situ macam mana marketingnya? Kita sendiri tak cek, kita sendiri tak tabayun. Macam mana marketing yang halal dan marketing yang patuh syariah? So kita sendirilah kena cakna. Kita dah tahu dah, lelaki kalau nampak lutut tu, itu adalah paras aurat lelaki. Tak boleh dedahkan aurat lelaki. Walaupun mereka ni tak nampak pusat ke, tetapi kalau dah nampak lutut tu, itu adalah aurat lelaki. Tak wajar untuk kita dedahkan dan kita kongsikan gambar yang sebegitu. Okey, yang keempat, kenapa hati kita makin jauh daripada rahmat Allah? Kerana kita mencuri dan makan rezeki yang haram. Sebab tu apa yang mengalir, apa yang masuk dalam perut kita tu akan jadi darah daging kita. Sebab tu kita, sebelum kita nak pastikan rezeki kita tu masuk tu adalah halal, bersih, halalan thayyiban, kita kena cek sumbernya. Adakah apa yang aku makan ni, hasil daripada perniagaan yang aku buat ni adalah perniagaan yang patuh syariah, perniagaan yang halal? Kita dok kongsi rezeki dengan staff-staff, dok kongsi rezeki dengan pekerja-pekerja kita, dok kongsi rezeki dengan seluruh ahli keluarga kita. Rupa-rupanya rezeki tu rezeki yang haram. Dah jadi berapa banyak perut yang makan kenyang asbab rezeki yang kita sangkakan kita kongsi rezeki, tetapi caranya salah. Sumbernya tak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum kita nak pastikan, nak dapatkan rezeki tu, pastikan ianya adalah sesuatu pekerjaan yang halal. Tak apalah, walaupun hanya kerja kutip sampah, tetapi halal di sisi Allah, itu tak apa. Walaupun kerja cleaner, cuci tandas, cuci cuci lantai, semua tu adalah pekerjaan yang mulia. Walaupun kita pandang jijik, kita pandang hina kepada mereka, tetapi di sisi Allah, siapalah lagi yang sanggup nak buat pekerjaan macam tu. Tetapi kita, mindset kita masyarakat kini, orang cleaner, orang pengutip sampah yang duduk tepi jalan kotor-kotor tu, semua kita pandang hina. So kita tak boleh pandang macam tu. Di sisi Allah, mereka adalah orang yang paling mulia. Kerana mereka sanggup berpanas, mereka sanggup untuk berbau busuk hanya semata-mata nak jaga kebersihan bandar kita, nak cari rezeki untuk keluarga. Sebab tu tak semua orang sanggup nak kerja macam tu. Sebab tu alhamdulillah, kita sepatutnya berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih kepada mereka yang banyak membantu. So di sini kita pastikan rezeki yang masuk dalam kehidupan kita ni adalah rezeki yang halal. Boleh jadi kalau keluarga kita asyik sakit je, rupa-rupanya ada pekerjaan suami tu yang mana di dalam pejabat dia tu ada pusat kasino. Kat situ, sebab itu punca selalu sakit, selalu rezeki tu bocor. Sebab kita tak pernah cek. Kita tahu bos kita Cina, bos kita non-Muslim. Tetapi kita sebagai Islam, kita yang patut membuat pilihan. Patutkah lagi aku bekerja dalam syarikat macam tu? Aku tahu dia jual arak, aku tahu dia ada pusat kasino. Patutkah lagi kita nak kerja dekat situ? Kita yang patut membuat pilihan. Kita dah tahu dah tempat tu adalah haram, adalah pengedar sumber makanan haram. So patutlah kita jauhi dan pilihlah perniagaan yang lebih halal, perniagaan yang boleh orang kata mendatangkan untung dunia akhirat, insya-Allah. So kita kena cek dan tabayun. Tidak semestinya gaji tu lumayan itu membolehkan kita untuk mendapatkan rezeki dengan cara begitu. Sebab kuantiti tak menentukan bahawa rezeki tu halal. Dan kalau kita tengok sesuatu rezeki yang berkat tu, sebenarnya dia adalah cukup walaupun sedikit. Contohlah, gaji seseorang tu RM900 sebulan. Tetapi alhamdulillah dia tak ada hutang, dia tak ada orang kata dia tak ada pinjaman bank. Semuanya insya-Allah serba cukup sebab Allah tu memberi keberkatan kepada mereka yang mencari jalan rezeki yang halal. Tetapi kalau kita, even gaji kita RM5,000 sebulan, kalau jalannya adalah haram, maka rezeki tersebut akan bocor sana sini. Tiba-tiba kereta rosak, tiba-tiba duit kena rompak. Sebabnya Allah tarik segala nikmat dan rezeki tu, asbab rezeki tersebut adalah rezeki yang haram.
Sebab tu kita kena cek dari mana sumber rezeki kita setiap hari tu datangnya, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, kita kenapa hati tu rasa kosong, hati tu makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebabnya kita terlampau kejar keduniaan sehingga mengabaikan akhirat kita. Kita dok kejar dunia, dok sibuk bergaduh politik sana sini, dok bergaduh siapa nak menang, siapa yang adalah yang patut diangkat, siapa yang patut dipuji, siapa yang patut dipuja, sehingga kan kita gila nama, gila pangkat, gila kuasa. Sebenarnya semua tu hanyalah, orang kata, semua tu adalah permainan dunia. Sebab tu bila kita fokus tujuan akhirat kita nak kejar akhirat. Kita tahu destinasi akhir kita adalah akhirat. Sebab tu bila apa yang berlaku dalam dunia sekarang ni, COVID-19, ujian demi ujian, banjir teruk dan sebagainya, sebenarnya adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suruh kita cek balik, muhasabah diri kita. Kenapa aku turunkan ujian kepada manusia? Supaya mereka menginsafi dan mereka merenung bahawa segala ujian ni adalah tanda rahmat dan kasih sayangku. Di mana kadang-kadang kita, bila kita terlampau selesa, terlampau seronok dengan keduniaan, sehingga kita abaikan akhirat kita. Time ni lah kita nak muhasabah diri. Boleh solat berjemaah, boleh mengaji banyak-banyak dekat rumah, boleh buat sedekah zakat hari-hari, insya-Allah. Boleh ajar anak-anak dekat rumah. Ajar anak pun sebenarnya ibadah, tau. Beroleh pahala ibu bapa yang mengajar anak-anaknya sendiri dekat rumah. Sebab tu kita jangan komplain, jangan bising-bising, popek-popek, penatlah Umi ajar kau ni, tak pandai-pandai lagi sampai sekarang. So kita cek balik diri kita. Dekat sini sebenarnya Allah sedang memberi kita pahala sabar. Sebagaimana kita, kalau kita sabar, kita akan mendidik anak-anak kita dengan acuan Islam yang sebenarnya. Sebelum ni tak pernah ajar anak mengaji, sekarang dah ajar anak mengaji. Sebelum ni tak pernah cek bacaan solat anak, sekarang ni anak dah pandai dah solat, dah pandai baca Al-Fatihah, dah pandai baca tahiyat. So dekat sinilah tanggungjawab sebagaimana Allah dalam masa yang sama Allah berikan ujian, dalam masa yang sama Allah titipkan rahmat dan kasih sayang dalam keluarga kita. Ingat senang ke tiba-tiba kita nak solat berjemaah, satu family berkumpul dalam satu keluarga, dalam satu rumah, sehingga menimbulkan baiti jannati, sehingga melahirkan sebuah keluarga yang sangat-sangat bahagia, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan jemaah, yang penuh dengan, orang kata, sentiasa ada keluarga kita depan mata, kita tak risau, sentiasa ada depan mata kita dengan acuan yang kita titipkan mengikut acuan Islam, insya-Allah. So dekat sini, bila hati kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena cek sebenarnya diri kita. Banyak dosa dan banyak salah daripada side kita. So kita kena cek balik, muhasabah diri kita, insya-Allah. Allah tu Maha Pembantu. Kalau kita rasa penat, insya-Allah banyakkan zikir, banyakkan amalan-amalan serta ibadah yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. FTR banyak aja. Kalau kita penat, ibu-ibu amalkan zikir, ya bari ya basit. Kalau kita rezeki kita stuck, banyakkan sedekah, banyakkan mengamalkan zikir ya Wahhab. InsyaAllah Allah tu Maha baik, Allah tu Maha Pembantu kita dalam setiap hal. Yang penting kalau kita ada ilmu, lagi-lagi ilmu marketing cara Allah, kita tak akan stres, malah kita rasa seronok didik anak kita dekat rumah, insyaAllah. Okay, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Segala yang buruk tu datangnya daripada diri Solehah, dan segala yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.